Tema kumpulan kami adalah rasuah. Apakah itu rasuah? Rasuah ialah sesuatu penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Suapan terdiri daripada wang, hadiah, bonus, undi, perkhidmatan, jawatan, upah dan diskaun. Terdapat 3 golongan yang terlibat dalam rasuah, iaitu golongan remaja seperti para pelajar sekolah menengah, kolej, universiti dan sebagainya. Selain itu, golongan dewasa seperti ibu bapa dan jiran tetangga. Dan akhir sekali ialah golongan penjawat awam, iaitu sebanyak 40%. Contoh rasuah di Malaysia. Kes pertama, memujuk rayu atau menerima suapan. Contoh situasi, seorang ketua majlis tempatan telah memujuk rayu dan menerima rasuah sebanyak RM385,000 Malaysia dalam bentuk wang tunai dan satu set buku bernilai RM2,500 Malaysia dari seorang kontraktor. Kerana menjanjikan kontraktor itu sokongan untuk meluluskan dan memudahkan projek pembangunan rumah seluas 10 ekar. Kes kedua, memberi atau menggunakan tuntutan palsu. Contoh situasi, seorang kontraktor dituduh kerana membuat tuntutan palsu untuk membekalkan perabot kepada jabatan kerajaan. Beliau telah dibayar sepenuhnya berdasarkan kepada invoice yang beliau kemukakan di mana beliau menuntut telah membekalkan semua perabot tersebut. Beliau sebenarnya tidak membekalkan kesemua perabot tersebut. Kes ketiga, janji memberikan atau menawarkan suapan. Contoh situasi, seorang kontraktor memberi suapan sebanyak RM1,500 Malaysia kepada pegawai pengurus pertahanan dengan niat untuk mempercepatkan permohonan permitnya. Kes keempat, salah guna jawatan atau kedudukan oleh pegawai. Contoh situasi, seorang pegawai tinggi kerajaan menggunakan pengaruhnya sebagai timbalan pengarah jabatan untuk memberikan MT Resources 2 projek yang melibatkan pembekalan sebaran cendera hati berjumlah RM18,000 Malaysia dan RM40,000 Malaysia. Poin yang seterusnya adalah langkah pencegahan rasuah. Langkah yang pertama adalah tindakan daripada kerajaan untuk membantras rasuah, iaitu daripada SPRM. Selain daripada itu, rasuah juga dapat dibendung melalui kaedah pendedahan rasuah, iaitu pertama, menekankan bahaya budaya rasuah dalam sistem pendidikan. Yang kedua adalah melalui kempen anti rasuah. Langkah seterusnya adalah memantapkan jati diri, iaitu mengamalkan nilai-nilai murni yang baik yang bermula daripada diri sendiri. Langkah yang terakhir adalah penguatkuasaan undang-undang dan memberatkan hukuman ke atas penerima rasuah. Kesan-kesan rasuah. Kesan rasuah terbagi kepada 3 aspek. Kesan kepada individu, kesan kepada masyarakat dan kesan kepada negara. Kesan kepada individu. Apabila seseorang itu ditangkap atas kesalahan rasuah, ia akan kehilangan pekerjaan, maruah seseorang itu akan turut tercela, individu tersebut juga akan menerima hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Kesan kepada masyarakat. Rasuah akan tercetusnya ketidakadilan disebabkan oleh mengetepikan hak-hak orang tertentu. Ia juga akan menggalakkan jenayah terus terjadi dalam kalangan masyarakat. Kesan kepada negara. Rasuah akan menjejaskan kecekapan dan integriti pentadbiran sesuatu organisasi. Ia juga akan menjejaskan sosial serta kestabilan politik dan keselamatan sesebuah negara. Pengajaran daripada kegiatan rasuah. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa amanah dalam melakukan sesuatu pekerjaan agar tidak mudah terjebak dengan perkara yang tidak elok seperti rasuah. Yang kedua, kita hendaklah mengukuhkan jati diri kita agar dapat menjadi benteng daripada terjebak dengan amalan rasuah.
Yang ketiga, kita haruslah sentiasa berfikir dahulu sebelum melakukan sesuatu perkara agar ia tidak akan memakan diri kita. Yang keempat, kita hendaklah tidak menyalahgunakan jawatan atau kedudukan kita untuk kepentingan peribadi seperti menerima suapan agar orang di sekeliling menghormati kita. Yang terakhir, masyarakat hendaklah sentiasa bekerjasama dalam membanteras rasuah dengan melaporkan jenayah rasuah kepada pihak tertentu seperti SPRM agar dapat melindungi hak-hak orang tertentu.